Acap kali ditekankan kepada kita semua supaya sentiasa mematuhi SOP. Malah terdapat beberapa SOP yang digariskan telah dikeluarkan oleh pihak MKN sendiri agar kita sentiasa patuh dalam kita usaha mengelak penularan wabak COVID-19 dan kita tak nak tercetusnya kluster pada bulan Ramadan ini. Dan untuk kita memahami lebih lanjut mengenai SOP, apa yang digariskan sebenarnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sebenarnya pada Bazar Ramadan ini, kita akan bersama dengan pengarah bahagian pengurusan krisis negara Majlis Keselamatan Negara iaitu Encik Hamzah Ishak yang sudah bersedia di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik, apa khabar Encik Hamzah? Alhamdulillah sihat. Okey, baik Encik Hamzah, pastinya ramai yang nak tahu walaupun sudah dimaklumkan mengenai SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak MKN sendiri. Mungkin Encik Hamzah boleh terangkan kepada kita semua di Malaysia hari ini apa SOP sebenarnya yang digariskan oleh pihak MKN terhadap peniaga dan juga pengunjung Bazar Ramadan ini nanti. Terima kasih. Seperti mana kita sedia maklum, tahun ini merupakan tahun kedua umat Islam di Malaysia dan juga seluruh dunia menyambut Ramadan dalam suasana pandemik COVID-19. Kebenaran aktiviti Bazar Ramadan adalah berdasarkan kepada SOP yang telah dikeluarkan pada 29 Mac 2021 yang lalu. Dan aktiviti ini hanya dibenarkan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Pembelian dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Seperti mana sedia maklum, masa yang ditetapkan oleh kerajaan bagi Bazar Ramadan adalah dari pukul 3 petang sehingga 8 malam. Manakala dari segi jualan pula adalah dari segi bungkus sahaja, takeaway, dan hanya makanan dan minuman sahaja. Secara amnya, SOP ini boleh diakses dalam laman web MKN dan ia menetapkan 4 tanggungjawab kepada 4 pihak tertentu. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi PBT, pihak berkuasa tempatan, ia hendaklah mengenal pasti lokasi yang sesuai bagi Bazar Ramadan, bagi tujuan kawalan keselamatan, pengurusan lalu lintas dan juga pembersihan. Begitu juga dengan pemantauan. Manakala dari segi pihak penganjur, adalah penting untuk menyediakan pelan lokasi yang menunjukkan maklumat yang jelas, susun atur, tanda jarak antara gerai, menentukan kedudukan petak gerai dan juga lokasi, selain memastikan pematuhan SOP kepada peniaga dan pengunjung. Begitu juga membuat kawalan keluar masuk. Kalau kita lihat, perlu ada penjarakan fizikal 1 meter, menyediakan QR code, MySejahtera ataupun buku secara manual, dan yang pentingnya menulis dengan nama dan nombor telefon yang betul dan boleh dibaca. Begitu juga perlu meletakkan hand sanitizer. Bagi peniaga pula, kita meletakkan bahawa mereka ni hendaklah sihat tubuh badan, mengambil suhu badan setiap hari, suhu di antara 37.5 darjah Celsius di atas tidak dibenarkan, dan mereka yang mempunyai simptom sakit tegak dan sebagainya juga kita tidak benarkan. Selain daripada itu, mereka ini diwajibkan memakai face mask yang betul, apron pakai buah dan juga sebagainya. Dan yang paling penting sekali adalah pengunjung. Inilah yang banyak kita terima ulasan, aduan. Bagi pengunjung ini, mereka perlulah melaksanakan amalan protokol kesihatan. Iaitu pengunjung ini hendaklah memakai face mask, menjaga penjarakan fizikal, sentiasa membasuh tangan, sanitasi dan sebagainya. Okey, baik. Itu adalah antara SOP yang dinyatakan. Encik Hamzah, bagaimana pula pihak MKN sendiri ingin memastikan supaya pengunjung yang mengunjungi Bazar Ramadan ini dan ataupun keadaan situasi operasi Bazar Ramadan ini berada pada tahap yang terkawal, kerana kita melihat 2 hari lepas pelaksanaan Bazar Ramadan ini menyaksikan bahawa ramai pengunjung yang tidak patuh terhadap SOP, ramai bersesak-sesak dan sebagainya. Jadi bagaimana ingin mengawal situasi ini daripada kita ada banyak hari lagi menuju ke Syawal ini. Jadi pastinya Bazar Ramadan akan diadakan lebih kurang 28 hari lagi. Jadi bagaimana untuk mengawal situasi sebegini? Ya, kita membuat penilaian daripada fasa ke fasa pelaksanaan SOP ini. Dan dari pemantauan pejabat MKN negeri dan juga orang awam mendapati bahawa ada ketidakpatuhan di kalangan pengunjung, peniaga, bukan semua Bazar Ramadan tetapi di beberapa Bazar Ramadan. Jadi kita ingin mengingatkan dan menarik perhatian sekali lagi supaya mematuhilah SOP yang ditetapkan, supaya kita elakkan adanya kluster Bazar Ramadan
begitu juga buffet Ramadan. Dan dalam hal inilah peranan PBT, penganjur, peniaga dan juga pengunjung adalah penting. Dan yang penting juga kalau pengunjung itu kita minimalkan masa berada di sana. Janganlah sampai satu keluarga pergi beramai-ramai, dan juga kalau boleh pengunjung itu dah ada list apa yang nak dibeli dan di gerai mana yang nak dituju. Itu antara langkah-langkah kita, dan insya-Allah dalam sedikit masa lagi ketidakpatuhan itu akan kita dapat atas. Difahamkan juga bahawa penganjuran majlis berbuka puasa dibenarkan seperti buffet Ramadan di hotel, restoran dan juga premis makanan. Jadi mungkin Encik Hamzah boleh terangkan antara SOP yang perlu dipatuhi kepada mereka yang ingin mengunjungi ataupun berbuka puasa melalui buffet Ramadan ini. Ya, MKN juga telah menyediakan SOP majlis buffet berbuka puasa bagi kawasan sama ada di hotel ataupun di dewan-dewan dan juga sebagainya. Dan SOP tersebut telah menyatakan dengan jelas bahawa boleh diadakan di kawasan TKPP dengan kapasiti tetamu pelanggan adalah mengikut saiz ruang dan jarakan fizikal. Manakala bagi kawasan TKPP, majlis berbuka puasa juga adalah dibenarkan dengan kapasiti kalau misalnya kata di ruang majlis dewan 50% daripada ruang tersebut. Dan bagi restoran, kedai makan, coffee house, mengikut saiz ruang dengan penjarakan fizikal. Dari segi waktu pula, waktu operasi kedai menyediakan berbuka puasa ini dan juga sahur kalau ada, mengikut syarat lesen ataupun permit perniagaan. Sebenarnya kerajaan tidak menghadkan bilangan pelanggan di dalam restoran, kedai makan, kerana ianya selaras dengan SOP Perintah Kawalan Pergerakan sedia ada. Di mana dine-in mengikut ruang dan penjarakan fizikal. Dalam hal ini, majlis berbuka puasa secara berkumpulan, sebagai contoh dalam restoran itu, adalah dibenarkan dan bertakluk kepada SOP yang tepat. Baik, Encik Hamzah, kita ingin tahulah sebenarnya antara mereka yang mungkin sedikit sebanyak ingin tahu langkah selanjutnya untuk memastikan kepatuhan SOP di setiap peringkat. Adakah MKN akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan mungkinkah kita melihat antara mereka kalau tidak patuh SOP akan dikenakan denda di Bazar Ramadan dan sebagainya? Adakah ini antara satu perangkaan dalam perancangan, Encik Hamzah? Ya, sebenarnya bukan saja SOP Ramadan ataupun SOP berbuka puasa buffet ini kita berkerajaan. Lain-lain SOP juga masih lagi kita membuat pemantauan dan penguasaan. SOP majlis sosial, sukan dan juga sebagainya. Cuma dalam tempoh Ramadan ini, upah diberikan kepada Bazar Ramadan, Bazar Aidilfitri, berbuka puasa dan sebagainya. Baik. Memangnya MKN melalui MKN negeri mempunyai jawatankuasa task force pematuhan SOP dengan kerjasama PDRM, Kementerian Perdagangan dalam hal ehwal pengguna untuk sentiasa memberikan kesedaran. Kita memberikan kesedaran supaya mereka patuh. Dan apabila beberapa kali tidak dipatuhi, maka tindakan seperti kompon perlu dilaksanakan. Dan untuk makluman juga, mulai malam 14 hari bulan, pihak PBT telah diturunkan kuasa untuk memberikan kompaun kepada mana-mana ketidakpatuhan SOP. Ini bukan saja SOP Ramadan, tetapi juga SOP seperti pasar malam, pasar tani dan juga sebagainya. Baik. Itu dia, saya kira penerangan mengenai SOP Bazar Ramadan dan juga premis makanan yang cukup, kata orang tu cukup lengkaplah daripada Encik Hamzah Ishak. Terima kasih banyak-banyak Encik Hamzah kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Ya, terima kasih juga TV3 kerana menjemput MKN. Baik, terima kasih. Itu dia Encik Hamzah Ishak yang merupakan pengarah bahagian pengurusan krisis negara Majlis Keselamatan Negara. Penting kan Sofia sebenarnya untuk kita sentiasa mengingatkan bukan saja diri kita, malah orang sekeliling kita supaya patuh kepada SOP. Lagi-lagi kalau sekarang kan bulan Ramadan kita kita ingin mengunjungi Bazar Ramadan dan sebagainya, seperti yang dikatakan tadi, kita kena buat list siap-siap dekat rumah apa yang kita nak beli supaya kita tidak, orang kata, menghabiskan banyak masa di Bazar Ramadan tu.